Okay, sementara kawan kamu yang lain masuk, notor-notor saya akan masukkan dalam sini lah. Kamu klik ke classroom, bukan, file. Kamu klik pada file, dalam kelas material ni ada notor-notor nanti saya akan masuk. Sebenarnya ni adalah syllabus lah, syllabus PIC. Okay. Okay, 11 orang . Berapa 12 orang. Kalau ikutkan kamu punya kelas ni sepatutnya 15 lah. Okay, semua dengar tak? Dengar, sir, dengar. Okay. Kita tunggu lagi seminit lah. Okay, saya rasa kita boleh mulalah. Okay, Assalamualaikum semua. So, kita bertemu kembali lah dalam subjek yang lain, iaitu subjek PIC. Okay. So, saya sebenarnya kalau ikutkan subjek ni dah lama saya tak mengajar. Jadi ini kira first time kerja tak mengajar lah. Okay. Jadi kalau saya nak beritahu macam mana saya lepas tu mungkin lah. Jadi mungkin saya terpaksa tanya pengajar yang sebelum ni. Okay. Okay, yang lain macam mana, semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah, sir. Sihat, Alhamdulillah, sir. Okay, tadi kalau ikutkan tadi ada perjumpaan dengan ada student buat perjumpaan, yang mana ada kat sini lah, ada buat perjumpaan. So seperti yang semua tahu, di kawasan Barat Daya Pulau Pinang ni, seluruh kawasan Barat Daya Pulau Pinang ni dah jadi kawasan merah lah untuk COVID-19 ni. Jadi saya tak tahu keputusan macam mana sebab saya tengah sibuk nak prepare kamu punya kelas lah. Saya rasa kemungkinan yang ada kat sini ni mungkin terpaksa balik lah. Jadi semua student kena buat 100%, kena bukan ke semua student lah, ke semua lecture kena buat 100% kelas online. Saya kena balik lah kot. Zon Barat Daya merah, tapi yang kena PKPB tu di kawasan
hakim 5 lah. Okey. Walau bagaimanapun kita akan jugalah. Okey, untuk kelas ni, untuk hari ni saya akan terangkan, tunjukkan kepada kamu silibus PLC. Silibus PLC. Sekejap. Mula-mula saya akan tunjuk silibus PLC lah. Okey, yang silibus PLC tu kamu boleh dapat dekat dalam file. Dalam my team punya file. Yang tu ada je tunjuk silibus PLC. Okey. Nampak lah. Okey, semua nampak tak? Dokumen PDF. Nampak, sir. Okey. So yang ni adalah silibus PLC. Kamu boleh check dekat dalam file yang saya bagi dalam my team ni. Okey. Oh lagi. Sekejap. Okey, yang ni. Okey, silibus PLC. Logic controller. So ni adalah kod dia. TMK 30092. Okey. So kredit 2 dan dia kena, kamu kena dah mengambil subjek digital system. Okey, 20043. Okey, siapa kat sini yang tak ambil lagi? Ada yang belum ambil lagi tak? Subjek digital system ni. Semua dah ambil ke dah? Semua dah ambil, sir. Okey. Kemudian yang ni adalah course learning outcome. Okey, CLO1, CL2, CLO3. Okey. So explain CLO1, explain explain hardware and software. Sudah. Saya kacau sikit. Okay, ni. Explain hardware and software element of PLC based on problem given. Lepas tu solve and execute the programming for any given problem description with a stipulated time frame. Demonstrate in communication, include writing and speaking or presentation skill. Okay. So kat sini kamu boleh lihat dia punya assessment dia, penilaian. Dia ada theory test, lepas tu dia ada assignment,
Dia ada practical. Okay, practical ni saya rasa ada 2 practical test. Okay, ni practical. Okay, practical 40%. Lepas tu final practical 20%. Saya rasa practical test adalah dia ada 2 practical test 40%. Kemudian presentation, audio and video footage or recording report writing. Okay, 15%. Ini projek. Okay. Kalau nak kata macam mana semester lepas tu saya tak dapat sebab dah lama saya tak mengajar. Okay, subjek ni. Kemudian kita lihat kat sini. So ni dia punya syllabus. Okay, boleh lihat dia punya content, kandungan syllabus iaitu yang pertama introduction to PLC, chapter number 1. Okay, overview, structure, PLC language, input and output, device addressing, review on logic gate. Okay, so ni chapter number 1. Okay, kemudian chapter number 2, familiarization with PLC software. Okay, so dia akan terangkan tentang hardware, software, configuration, lepas tu project setting, program development, program test. Itu chapter number 2. Kemudian chapter number 3, programming basic function. So programming basic function ni dia akan terangkan tentang programming lah, apa dia voltage, lepas tu programming logic operation, lepas tu programming normally close and normally open contact, lepas tu programming latching function, lepas tu repetitive output handling with that. Ini untuk chapter 3. So kalau kamu lihat kat sini, chapter 3 ni ada banyak praktikal lah. Tapi disebabkan online ni kita akan kita akan cuba habiskan dulu teori, ya. Akan datang kita tengok macam mana lah. Harap kat sini mungkin dah tak jadi zon merah lah. Harap dia tu pun jadi kuning. Mungkin bila kuning tu boleh masuk ke, bila kuning boleh datang ke KTM lah, praktikal dan sebagainya. Tapi kalau tekan merah mungkin terpaksa buat alternatif yang lain, praktikal secara lain, secara online. Mungkin simulation atau sebagainya lah. Okay. Kemudian timer operation. Timer operation, input and output of a timer, jenis-jenis timer, nak setting dia punya masa untuk timer tu, so return operation, di dalam chapter nombor 4. Dan chapter nombor 5, count and comparison operation. So dia ada counter dia kira contohnya macam katakanlah contohnya macam
Dia kira, kalau kat kilang tu dia kira berapa produk ni. Okay. Kemudian comparison. So bila dia kira tu dia bandingkan. Katakanlah kamu nak kamu nak buat kiraan sampai 10 saja. Bilangan produk yang nak dikira sampai 10 saja. So dia akan buat perbandingan. Kita akan buat program kat situ supaya bila sampai ataupun bila di bawah 10 dia akan laksanakan counter. Dia akan laksanakan pengiraan tu. Bila sampai 10 mungkin dia stop ataupun dia nyala lampu ke ataupun dia bagi isyarat ke, dia bagi indikator ke pada pengguna PLC tersebut lah. Itu dalam chapter nombor 5 lah. Kemudian chapter nombor 6, sequence control system. Okay, sequence control system. Sequence control ni kita akan buat macam pemudahkan program tu seperti kita buat flowchart. Tapi bukan nama flowchart yang sebenar lah. Bukan nama flowchart lah, tapi macam flowchart. So kita tahu dia akan pergi mana, macam tu. Nama dia sequence control system ataupun sequence step diagram. Sequence step diagram. Kemudian human machine interface. Human machine interface input output lah, interface input output antara PLC dengan pengguna. Contohnya inilah touch screen. So touch screen ni dia input dan output. Dia jadi input dan dia jadi output. Okay, untuk actuator sensor interface. Kemudian analog value processing. PLC ni dia digital. So macam mana dia proses analog input atau output. Dia akan terang dalam syllabus nombor 8 ni. Okey. Teori test, kalau lihat ni continuous assessment ni, teori test. Teori test kat sini 2 jam. 2 jam kalau saya kalau ikutkan, kalau masuk 2 jam ni mungkin 2 teori test kot. Nanti saya tak sempat semak lagi. Nanti saya akan semak lah. Okay. Kemudian teori assignment 2 jam. Bermaksud presentation tu 2 jam lah, anggaran 2 jam untuk satu kelas ke. Okay. Kemudian ni adalah projek 4 jam. AV footage ni. Penilaian dia secara report writing ataupun video recording projek kamu tu. Kamu kena buat projek. Yang ni kamu kena buat projek untuk kalau ikut sebelum ni lah. Akan datang tengoklah macam mana, sama ada student boleh datang sini atau tak. Okay. Jadi student kena buat projek. Kalau ikut kena buat projek, lepas tu dia akan buat video, lepas tu dia akan present dan hantar report. Itu akan diberi markah dalam situ. So dia tulis ni 4 jam. Okey, kemudian practical test. Practical test ni saya rasa macam 2 kot. 2 practical test kot sebab ada 8 jam. Saya pun tak pasti ya. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Lepas tu final practical 4 jam. Okey.
Okey, ada soalan nak tentang syllabus? Ada soalan tak tentang syllabus? Tak ada je, tak ada. Tak ada. Semua tutup muka ni, kenapa ni? Malu. Okey, saya ni lah. Kalau ikut kat sini ada 13 orang. So, okey, semester ni ikut talimat tim akademik, dia mengatakan mulai semester ni kena strict sikit lah. Maksudnya kalau hantar assignment tu tak boleh melalui WhatsApp ataupun Telegram. Dia sepatutnya kena melalui Microsoft Teams lah. Ataupun Google Classroom pun boleh. Tapi masalah Google Classroom ni, kalau kita buat video conference tu, dia tak boleh lama-lama. Tak salah saya macam tu. Sejam je, lepas tu kita kena stop. Lepas tu baru. Okay. So, dia kata kena bagi teratur sikit. Lepas tu, kena hantar assignment apa semua tugasan dalam Microsoft Teams ataupun Google Classroom ataupun email ke. Dia tak boleh melalui Telegram ke, melalui WhatsApp ke, tak boleh. Secara personal. Tak boleh secara macam tu. Dan dia kena, apa dia? Kalau guna Office 365 macam saya selalu buat, macam lebih senang kalau guna Office. Boleh. Yang tu maksudnya kamu masuk dalam account tu, kamu masuk dalam account, kamu masuk dalam OneDrive, mungkin kamu buat video ke apa-apa, kamu masuk dalam, lepas tu kamu bagi link ke video tu. Tu boleh. Tapi kena ni lah, kena macam saya bagi apa ni? Macam saya bagi tugasan ke, contohnya macam assignment ni. Sebagai assignment kosong lagi lah kat sini. Sebagai assignment, lepas tu kena ni kena tulis kat situ. Kamu masuk video tu kat mana? Kat dalam assignment ni. Okay? Dia tak boleh dalam WhatsApp. Okay. Dan lagi satu, kena ambil kedatangan. Macam mana kena ambil kedatangan? Dia kata ikut aktiviti sendiri. Ya. Jadi saya akan ambil kedatangan yang tadi tu, Google Form tu. Dan untuk lagi satu bukti, mungkin saya ambil gambar partisipan ni. Ya. So kat sini saya tengok ada 13 pelajar saja. Mungkin lagi 2 orang tu tak tahu tak masuk ke tak. Ada yang lain problem je. Ada masalah lain. Ada masalah lain? Itu saya tak nak cakap. Tapi itulah, kita terpaksa macam ni lah nak buat cadangan. Okay. Kamu kena langgan aku. Lain. Okay, saya akan ambil senarai ni lah, senarai yang hadir. Kalau ikut kat sini 13 ya. Okay. Okey, lagi satu saya nak, disebabkan saya mengajar 2 kelas. Jadi secadang akan datang, saya ingat saya akan, kalau teori saya akan dengan kelas lagi satu lah. Macam mana, okey kan? Hello? Macam mana saya tak faham?
Disebabkan saya mengajar 2 kelas, A dengan B kat sini, jadi mungkin minggu akan datang saya akan kelas tu sekali, A dengan B. Ya. Boleh je. And tu ikut lain lah untuk kelas lah. Kalau dilihat kat sini, kamu punya terpaksa buat malam lah kot. Jadi ramai sikit kan. Kalau lihat kat sini, sekejap ya. Okay. Okay, kalau lihat kat sini kamu punya jadual. Oh, tak nampak pula. Ni bukan jadual ni . Ni jadual lecture. Tak ada jadual kat kamu kat sini . Sekejap . Okey. Ikutkan kamu ni lah. Ni kelas kamu. Hari Khamis 11/12. Kalau kelas A tu kita boleh buat sekali nampak ni. Kita boleh buat sekali lah. So kita akan cuba buat sekali lah. Mungkin kita buat waktu petang kan. Kelas kamu dengan kelas A. Okey. Kemudian kita lihat AIF. AIF untuk subjek PSC ni. Ini adalah AIF dia punya penilaian dia punya form struktur penilaian kamu. Okey. Okey, kalau ikut AIF sini, untuk teori test, kalau ikutkan sini teori test dia macam satu je rasanya. Dia merangkumi chapter 1, 3, 4 dan 5. Okey, ini ya. Teori test, lepas tu subjektif. Ada 3 soalan. So 2 jam. Kemudian assignment 3, 4, 5. Assignment 10%, teori test 15%. Assignment ni tulis individu. Nanti saya check balik sebelum ni. Kemudian soalan ada 10. Bila lanjut nanti kita akan tengok akan datang lah. Kemudian practical test. Practical test ada 2. Practical test 1, practical test 2.
So practical test 1, 2, 3, 4. Chapter 2, 3, 4. Practical test 2, 3, 4, 5. Okay. So individu 4 jam, 4 jam. Dan final practical semualah 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, kemudian projek. Okay, projek dinilai dari segi video dan audio, recording dan juga report. Ini. Kemudian secara berkumpulan 12 jam. Okay. Ini anggaran lah 12 jam masa buat projek tu. Okay. Untuk lebih lanjut nanti kita akan cek balik lah. Saya pun saya kena cek yang sebelum-sebelum ni. Ya. Okay. Yang lain ni tak ada apalah. Okey, ada soalan kat ni? Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada sir, tak ada. Kemudian kita lihat yang lain lah. Okay. Okey, kita lihat ni ya. Okey, ni kamu boleh lihat lah. Nanti saya tak masukkan lagi, nanti saya akan masuk lah. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak? Saya rasa yang tu saja kot untuk hari ni. Tak ada. Tak ada sir. Tak ada sir. Tak ada sir. Okey. Apa-apa nanti saya akan saya rasa dekat tu saja. Mungkin minggu depan kita akan start dengan teori lah dulu. Okey. Nanti boleh beritahu saya. Kalau ada masalah nanti beritahu saya. Okey. Okey, saya rasa untuk hari ini setakat itu saja kelas kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.